At-taharah didahulukan kerana nak membawa kepada syarat sah atau sahnya daripada ibadah yang lain seperti ibadah salat. Maka tanpa daripada at-taharah, maka salat pun tidak akan sah. Oleh kerana itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu kaidahnya. Apa-apa yang tidak sempurna satu kewajipan itu kecuali dengannya, dengan dia, maka dia itu menjadi wajib pula. Asalnya salat itu ya kita panggil apa? Takbiratul ihram, qiyam, rukuk, sujud. Tapi kalau sekiranya dia buat perkara itu semua, tapi dia ada najis di tubuhnya, ada najis di pakaiannya, atau dia ada hadas, sama ada kecil ataupun besar, kan, maka tak sah salatnya. Jadi oleh kerana itu belajar tentang at-taharah juga menjadi wajib. Mengetahui tentang jenis-jenis air, mengetahui tentang bagaimana untuk bersuci, beristinja, tahu bagaimana untuk nak berwuduk dan mandi. Semua itu adalah satu kewajipan yang perlu untuk dipelajari kerana dia membawa kepada kesempurnaan, kepada kewajipan yang lain. Idzan kitabus salah, as-salah itu dari sudut bahasanya adalah ad-du'a. As-salah dari sudut bahasanya adalah ad-du'a. Dan ketika mana kita berselawat kepada Rasulullah, sebenarnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan juga memberikan kebaikan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina, ya Allah, berikan rahmat. Kita berdoa kepada Allah, salawat disebutkan. Begitu juga sesungguhnya malaikat itu bersalawat kepada orang yang duduk di majlis ilmu. Apa salawat malaikat itu kepada kita? Doa. Malaikat doakan, dan di antara doanya adalah mendoakan keampunan kepada kita. Oleh kerana itu orang menuntut ilmu ini mendapatkan doanya para malaikat. Mendapatkan doa bukan hanya malaikat, sesungguhnya seluruh makhluk, kata Nabi, sama ada di langit ataupun di bumi. Di langit adalah para malaikat dan juga daripada makhluk yang lain. Di bumi ini, ya Allah, berapa banyak makhluk juga. Hatta al-hitan fil bahar, sehingga ikan-ikan di laut pun sekarang ini sedang memohonkan keampunan untuk kita. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan sesungguhnya malaikat berselawat kepada orang yang berada di saf awal. Apa selawat itu maksudnya? Memohonkan keampunan, doakan kepada orang duduk saf awal. Kalau orang tahu apakah fadilatnya saf awal itu, maka mereka sanggup untuk nak mengundi untuk mendapatkan tempat di saf awal. Itu besarnya fadilat yang disebutkan dengan saf awal. Dan as-salah itu ad-doa, bermakna kita ketika salat sebenarnya kita sedang bermunajat, berdoa kepada Allah. Dan doa itu yang sebaik-baik doa adalah al-khusyuk, kerana doa yang paling baik ketika mohon kepada Allah adalah betul-betul minta. Kerana kalau kita doa nak tak nak, maknanya kita tak nak. Kalau kita minta kepada orang, tapi kita minta tu macam nak tak nak, orang pun tak nak bagi kita. Dan perlunya kepada kesungguhan, dan kesungguhan itu namanya khusyuk. Jadi itu dari segi sudut bahasanya. Adapun dari sudut istilah atau syaraknya, iaitu dia adalah merupakan perkataan al-aqwal. Begitu juga dengan al-af'al yang muftatihatun bitakbir, yang dibuka daripadanya dengan takbiratul ihram, dan juga mukhtatimatun, dan diakhiri dengan salam, bisalam, dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang tertentu. Itu makna ta'rif kepada salat. Dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan kalau ada orang dia skor gol, kan, kemudian dia pun sujud syukur, dia solat ke tak? Dia solat ke tak? Dia sujud. Sujud tu adalah merupakan salah satu daripada rukun dalam solat. Dia dikira solat ke tak?
maka dia tak dikira solat. Kenapa? Sebab dia tak ada takbir, dia tidak ada salam penutup dia. Kalau solat jenazah dinamakan solat ke tidak? Dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud. Solat ke tidak? Kenapa? Kerana dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dan apa yang dimulakan dengan takbiratul ihram, diakhirkan dengan salam. Wa imma ada sujud, tak ada sujud, ada rukuk, tak ada rukuk, tapi dimulakan itu dinamakan solat. Kalau tidak, kita pun sujud. Okey, sujud, tapi tak boleh dinamakan solat. Hanya sujud mungkin, sujud syukur. Sujud syukur boleh menjadi solat kalau kita takbir dan juga setelah bangun dari sujud tu kita salam, boleh. Jadilah dianya solat. Begitu juga dengan seorang yang mana dia sujud tilawah contohnya. Kan? Boleh je dia takbir, kemudian dia sujud, kemudian dia salam. Jadilah dia solat. Tapi kalau tidak, maka dia hanya sekadar sujud. Baik. Permulaan daripada kitab ataupun solat ini, Syekh Al-Qadhi memulakan dengan perbahasan tentang waktu solat yang difardukan. Solat yang difardukan di dalam Al-Islam dan merupakan rukun Islam ada 5 waktu. Inna salata ala al-mu'minina kitaban mawquta. Inna salata ala al-mu'minina kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu bagi orang yang beriman itu adalah merupakan ketetapan yang masanya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan solat ini ada ketetapan waktunya. Dalam syariat ini tak boleh kita pandai-pandai atur waktu sendiri. Tak boleh. Nabi SAW, sebab tu kalau kita tengok perbahasan ini, disebutkan solat itu, solat fardu ada 5 waktu. Yang pertama adalah waktu zuhur. Tapi kalau kita faham, biasanya kita akan mengatakan waktu pertama, waktu subuh. Tapi kenapa waktu ni kalau kita tengok dalam kitab fiqh, para ulama akan bahaskan waktu pertama adalah waktu zuhur. Kenapa tak dibahaskan waktu subuh? Kenapa? Kerana Nabi kita SAW ketika mana Mi'raj dan mendapatkan wahyu salat, perintah salat, kemudian kembali ke bumi, kemudian sampai kembali ke Makkah, Nabi mula didatangi oleh Jibril untuk diajarkan salat dan tunjukkan oleh Jibril salat, dan waktu yang pertama adalah waktu zuhur. Nabi sampai pagi di waktu pagi hari, tapi tak salat, tak ada subuh lagi waktu tu. Waktu zuhur baru Jibril datang mengajarkan salat kepada Nabi SAW dan sekaligus mengajarkan permulaan waktu dia. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah SWT tak sebut detail tentang waktu 5 tu. Yang ada disebutkan dalam Al-Quran ada 3 waktu. Itu pun tidaklah terlalu detail seperti dari permulaan dan penghujung. Tapi disebutkan. Sebab tu orang-orang yang disebutkan anti hadis, orang dia panggil orang yang berpegang hanya kepada Quran je, dia akan solat 3 waktu saja. 3 waktu je solat. Sebab apa? Al-Quran dia kata 3 waktu je, dia kata. Kan? Tapi di Rasulullah SAW diajarkan oleh Jibril permulaan waktu zuhur. Jibril datang pada hari yang pertama tu, zuhur, pada awal waktu. Bila awal waktunya disebutkan adalah zawalu syamsi, iaitu ketika matahari tergelincir ke sebelah barat. Jadi matahari ni kalau ditegak ni, kemudian dia pun tergelincir ke sebelah barat. Maksudnya waktu tu masuklah waktu zuhur. Masa tu masuklah waktu zuhur. Jadi kalau dah dia duduk di bawah matahari itu betul, pertama tu dia tak ada bayang-bayang sebab tepat atas kepala. Kemudian nanti tengok bayang-bayang tu mengarah ke arah timur. Matahari itu dah condong ke arah barat sedikit. Maka masuklah waktu zuhur. Jadi kalau kita ni insya-Allah tak adalah pula kan, malalah tahu tiba-tiba tersesat atau tak ada tempat yang kita tak tahu waktu kecuali dengan matahari tadi. Maka kita boleh gunakan kaedah tu, tengok matahari, dia dah tergelincir ke sebelah, maknanya masuklah waktu zuhur.
Kemudian besoknya, ini mana Jibril datang hari itu, Zuhur, Asar, kemudian datang waktu Maghrib, waktu Isyak, waktu Subuh. Semuanya di awal waktu Jibril datang. Ajarkan Nabi, salat Zuhur 4 rakaat, waktu Asar 4 rakaat, 3 dan sebagainya. Besoknya Jibril datang juga, tapi di akhir waktu. Zuhur, tapi di akhir. Supaya tahu, ini sampai sini waktu Zuhur. Yang ni sampai sini waktu Asar. Jadi dia datang tu berbeza waktu. Hari yang pertama di awal waktu, hari yang kedua adalah di akhir waktu. Bila berakhirnya waktu Zuhur, iaitu apabila bayang-bayang seseorang itu sama dengan tinggi atau panjang dia. Kalau dia tinggi tu, macam itulah tinggi bayang-bayang dia. Kalau kita ambil kayu tu, kita pacak, matahari tu apabila sampai ke satu tempat, kita ukur bayang tu sama dengan tingginya daripada kayu tu, bermakna itu nak masuk waktu asar lah. Maksudnya masuklah waktu asar sebenarnya. Berakhirlah waktu zuhur. Jadi kalau bayang tu sama dengan objeknya, maka berakhirlah waktu zuhur. Baik, kemudian itu waktu zuhur. Adapun waktu asar, permulaannya adalah apabila ziyadah ala dhilli misli, iaitu sedikit lebih daripada bayang itu melebihi daripada sama. Jadi bayang tadi itu, kayu tu panjang tu sama. Akhir waktu zuhur. Waktu asar masuk, dia lebih sikit je. Sebenarnya ada pendapat mengatakan dia dah kira masuk dah asar tu. Tapi tak apalah, tunggu sikit lagi. Sikit je lebih bayang tu daripada objek tersebut, maka masuklah waktu asar. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Di antaranya dalam mazhab Syafi'i, tapi berbeza dengan mazhab Hanafi. Adapun mazhab Hanafi mengatakan bahawa waktu asar itu bermula apabila bayang-bayang itu 2 kali daripada objek tersebut. Jadi sebab itulah mereka salat asarnya lambat. Kan? Jadi kalau ada orang pergi masjid India, kenapa tak masuk asar lagi? Orang tak salat asar. Belum masuk waktu bagi orang mazhab Hanafi. Dia adalah lebih daripada waktu yang dalam mazhab Syafi'i. 2 kali bayang disebutkan. 2 kali panjang bayang itu, 2 kali daripada objek tersebut. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i sama dan lebih sedikit daripada objek. Masa masuklah waktu asar dan berakhirlah dia itu apabila dan dibahaskan waktu itu, dikatakan bahawa akhir waktu asar itu secara ikhtiar adalah apabila panjang bayang-bayang suatu benda itu mencapai 2 kali lipat daripada objek itu. Sedangkan secara jawaz waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Maksudnya waktu ikhtiar dipanggil adalah waktu yang tadi ni, waktu yang dipanggil waktu yang terbaik, waktu awal waktu. Waktu ikhtiar adalah kalau sekiranya kita di tengah-tengah waktu itu kita solat, itu waktu ikhtiar. Tapi dikira waktu yang dibolehkan lagi salat adalah sebelum terbenamnya matahari. Masih lagi ada waktu asar. Jadi matahari sedang nak terbenam, tapi belum terbenam, belum masuk waktu maghrib lah kita sebut. Matahari belum terbenam sepenuhnya, maka dia masih ada waktu asar. Jadi disebutkan itu waktu jawaz. Tapi ada disebutkan waktu haram. Maksudnya waktu haram ni waktu yang mana dia salat, matahari dah terbenam, baru salat asar. Itu waktu haram lah. Waktu dah masuk waktu lain, baru dia salat waktu itu. Adapun waktu maghrib bermula, iaitu apabila matahari terbenam. Bermula matahari terbenam, dan ditambah beberapa saat daripada itu. Kemudian maksudnya sehinggalah berakhirnya waktu ini. Dan
Al-Qadi mengambil pendapat qaul jadid daripada mazhab Syafi'i. Dia ada qaul qadim, ada qaul jadid. Qaul qadim mazhab Syafi'i sehinggalah masuk waktu Isyak. Waktu qaul jadid menyebutkan bahawa waktu maghrib ni bukan seperti mana yang kita ambil pendapat sekarang ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadid dia, waktu maghrib ni dia masuk terbenamnya matahari, kemudian azan tu dikumandangkan. Kemudian setelah azan beri masa orang untuk berwuduk. Ini maksudnya proses tu. Dia pun berwuduk, kemudian dia pun pakai baju, kemudian dia solat maghrib. Dan kadar solat itu seperti solat 5 rakaat. Maka itulah sebenarnya waktu maghrib. Bermula terbenam sampailah ke persiapan itu. Setelah itu bukan waktu maghrib lagi. Jadi maknanya kalau kita solat tu dekat-dekat Isyak tu ataupun sebelum Isyak tu dikira bukan waktu maghrib dalam qaul jadid dan pendapat mazhab Syafi'i. Dan ada, kalau kita tengok, seperti Al-Qadi berpegang kepada pendapat itu. Waktu maghrib ni sangat singkat. Jadi waktu maghrib ni tak boleh untuk nak ditangguh-tangguh. Sebab itulah ada setengah-setengah tempat dia setelah azan dia terus iqamat. Maksudnya dia tak tunggu lagi solat sunat, dia iqamat terus. Sebab takut nanti terlepas waktu yang sebenar daripada waktu maghrib itu. Cuma kita lebih sekarang ini cenderung berpegang kepada qaul qadim daripada mazhab Syafi'i, yang mana menyebutkan berakhirnya waktu maghrib itu adalah apabila hilangnya mega merah atau awan merah tu. Jadi maknanya masuknya waktu Isyak baru berakhir maghrib. Itu yang kita berpegang sekarang ni. Itu yang kadang-kadang tu maghrib dah habis baru solat. Jadi kerana kita berpegang kepada pendapat itu. Adapun waktu Isyak, bermula waktu Isyak adalah ketika hilangnya mega merah atau awan merah. Jadi kalau orang nak solat Isyak ni, dianjurkan untuk lambatkan sedikit, supaya betul-betul pastikan benar-benar hilang daripada mega merah tu. Sebab takut kalau tak, maknanya dia masih lagi belum masuk waktu Isyak. Kan? Jadi dilambatkan. Sebab itulah bagus juga Isyak ni dilambatkan sedikit. Bagus. Bahkan dalam pendapat para ulama juga, bagus kalau dilambatkan Isyak tu. Apatah lagi kalau dia boleh membawa kepada khusyuk, disebutkan kan, lambatkan sedikit. Akhir waktu ikhtiar solat Isyak adalah sepertiga malam. Maknanya waktu ikhtiar, waktu yang boleh untuk kita solat sampai waktu sepertiga malam. Sedangkan berakhirnya waktu Isyak itu, iaitu waktu yang dibolehkan untuk solat Isyak, adalah sebelum terbitnya fajar. Bukan matahari ya, terbitnya fajar. Fajar itu ada dua, ada fajar sadiq, ada fajar kadzib. Fajar kadzib ni maknanya dia hanya keluar cahaya yang dia sebenarnya bukan daripada cahaya yang sebenarnya. Adapun fajar sadiq adalah benar-benar cahaya fajar yang telah pun keluar daripada ufuk. Maka itu disebutkan dengan terbitnya fajar, seperti mana permulaan dari berpuasa itu sendiri. Adapun waktu subuh, bermula waktu subuh itu adalah apabila munculnya fajar kedua, iaitu fajar sadiq. Fajar pertama fajar kadzib. Kemudian barulah munculnya fajar sadiq. Ini fajar kedua, maksudnya fajar sadiq, fajar yang betul lah. Dan akhirnya waktu ikhtiar solat subuh itu adalah munculnya suasana remang-remang. Matahari itu dah mula nak naik itu, maka dah terang, agak terang sedikit dah. Dan berakhir waktunya apabila matahari itu keluar daripada garisan itu, keluar je, berakhir waktu subuh. Itu dipanggil waktu syuruk. Waktu syuruk yang kita tengok ada waktu dia panggil syuruk. Itu waktu matahari dia keluar daripada garisan tu. Maka waktu itu berakhirlah waktu subuh. Dan waktu itu juga disebutkan waktu yang haram disolatkan solat sunat. Ini
adalah perbahasan tentang waktu-waktu solat. Bermakna kalau sekiranya kita berada di satu tempat, kita pun tak tahu waktu dan sebagainya, maka kita boleh gunakan kaedah ini untuk mengetahui akan waktu-waktu solat. Bermakna tidak ada alasan seseorang itu untuk meninggalkan solat di mana pun dia berada, kerana dia boleh untuk nak menggunakan kaedah-kaedah ini untuk mengetahui akan masuknya waktu solat, kecuali ketika berada di tempat-tempat yang tidak ada matahari, seperti di kutub contohnya kan, ada waktu dia 6 bulan tak ada matahari contohnya, macam mana? Maka yang itu disuruh untuk dia mengikuti kepada waktu yang negeri yang terdekat dengannya. Ada pendapat lagi mengikuti waktu Mekah, ada juga pendapat seperti itu. Atau kita panggilkan itu di antara jalan keluar daripada tempat-tempat yang tak dapat untuk menggunakan daripada matahari ataupun daripada matahari sebagai ukuran kepada waktu. Tapi maknanya yang namanya salat itu tetap wajib untuk ditunaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.